TV KPM. Alah, pokok aku ni kenapalah layu sangat? Ni mesti sebab lama tak siram pokok ni. Macam mana nak selesaikan masalah ni Aduh Irfan. Cikgu. Dari tadi cikgu cari. Apa yang cikgu tengok tenung je pokok tu? Cikgu Irfan ada masalah sikit lah cikgu. Pokok Irfan ni, yelah sebab hari tu kan PKP, kita tinggal rumah dan sebagainya kan. Jadi bila tengok pokok Irfan ni sedih lah tengok dah layu dah. Ni Sedih lah, mesti tak disiram ni ditinggalkan masa PKP, betul? Betul lah cikgu. Okay. Jadi apa yang kita boleh lakukan dengan pokok ni? Cikgu tengok masih boleh diselamatkan lagi pokok ni. Oh, ya ke? Jadi mungkin apa yang kita nak belajar hari ni dapat membantu Irfan selesaikan masalah. Baiklah, kalau macam tu, agaknya siapakah guru kita tadi dan apa yang kita akan belajar? Jom kita saksikan dulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Kita akan bersama-sama belajar mengenai subjek STEM, mengenai reka bentuk dan teknologi untuk menengah atas. Betul tak cikgu? Menengah rendah. Menengah rendah, maafkan saya, menengah rendah. Dan sebelum itu macam biasa kita kena patuhi SOP dan ikut undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat yang sesak dan jangan lupa untuk menggunakan gel pembasmi kuman sekiranya dah sentuh macam-macam barang dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, bersama saya sekali sudah Cikgu Nazarul Liza. Selamat datang ke Mahir. Apa khabar? Alhamdulillah sihat, Irfan. Okey, tadi cikgu dah jumpa Irfan, termenung tengok pokok Irfan yang dah rosak, dah layu ni. Tapi sebelum tu kita kena patuhi SOP. Jadi saya nak minta cikgu untuk gunakan gel pembasmi kuman. Dipersilakan. Okey. Irfan pun nak juga. Dan selepas itu kita buka pelitup muka dan simpan di sampul yang disediakan. Dipersilakan cikgu. Okey. Tadi kita ada lihat video profil guru mengenai cikgu kita pada hari ini. Tapi apa kata kita berkenalan dengan lebih lanjut? Dipersilakan cikgu. Okey, saya Cikgu Nazarul Liza binti Muhammad Mokshim daripada SMK Seksyen 16 Shah Alam. Saya dah berpengalaman mengajar pelajaran teknikal, mata pelajaran teknikal selama lebih kurang 15 tahun. 15 tahun mengajar. Bagi saya itu bukan cikgu, dah dia macam pakar sebenarnya. Okay. Masih belajar. Masih belajar. Baiklah cikgu. Terima kasih kerana sudi hadir di rancangan Mahir pada hari ini. Baiklah, tadi Irfan cakap yang kita akan belajar mengenai subjek reka bentuk dan teknologi. Tapi secara spesifiknya atau khususnya, apa yang kita akan belajar dengan cikgu? Okey. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah kita nak menghasilkan satu produk yang dapat menyelesaikan masalah Irfan tadi. Masalah pokok Irfan yang layu ni? Ya, betul. Okey, baik. Kan tadi masalah kita nak siram waktu kita tinggalkan dia, betul? Betul. Jadi cikgu nak buat satu yang Irfan tak perlu risaulah bila Irfan tinggal nanti. Maknanya kalau Irfan pergi bercuti dan sebagainya, pokok Irfan akan sihat je. Betul tak cikgu? Ya, betul. Okey cikgu, boleh cikgu ceritakan sedikit apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, kita akan buat automatic plant watering device. Automatic plant watering device. Okey. Ataupun singkatannya APWD. APWD. Baiklah. Okey. Jadi untuk lebih lanjut tu kita ke sanalah untuk mengetahui lebih lanjutlah tentang apa yang kita nak buat hari ini. Okey, tak apa sebab kita akan ke sana sekejap saja lagi dan kita akan berehat dulu. Jangan mana kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Kembali bersama saya Irfan Syamil Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Masih kita dengan Cikgu Nazarul Liza di studio sekarang ni. Tadi kita ada cakap yang kita akan hasilkan APWD. Betul tak Cikgu? Ya, betul. Dan sekarang ni, apa yang kita... Irfan nampak macam ada input, proses dan output ni. Jadi sebenarnya apa yang kita akan lakukan? Okey, sebenarnya kan Irfan, kalau kita nak bina satu-satu peranti elektronik ni, kita kena kenal dulu apa itu mikropengawal. Mikropengawal. Apa itu mikropengawal? Irfan pun nak tahulah sebab Irfan tak pernah tahu sebelum ni. Okey, baik. Sebenarnya mudah aja. Mikropengawal ni dia ada 3 bahagian. Dia ada 3 bahagian utama iaitu input, proses dan output. Jadi apa perbezaannya input, proses dan output ni? Okey, kalau kita dapat lihat dekat situ, input adalah dia tugas dia ialah menerima dan menghantar isyarat daripada peranti input ke CPU. Kemudian CPU akan proses dan juga akan menghantar menerima isyarat output pula akan menerima isyarat daripada CPU dan menghantar ke peranti output. Okey, kalau Irfan tengok tu dekat mikropengawal cikgu. Gambar. Okey, di mikropengawal tu ada bahagian yang cikgu tandakan A, B dan C. Okey, maknanya untuk yang ini saya teka je dulu betul betul ke tidak okey. Yang ini input betul tak? Ya, input. Maksudnya kita akan masukkan memasang nanti peranti input kita di situ. Baik, dan kedua kita ada proses ataupun CPU di mana berlakunya orang kata proses kat sinilah kan. Ya, betul. Dan yang ketiga kita ada C sebagai output. Ya, betul. Jadi cikgu nak bila dah kenal mikropengawal, kita kena kenal pula apa dia peranti-peranti yang apakah peranti masukan dan peranti keluaran. Okey. Jadi cikgu nak bagi kata kunci lah untuk kita kenal pasti peranti masukan dan peranti keluaran. Okey. Cuba kalau tengok kat situ, peranti masukan kata kuncinya mengesan. Mengesan. Okey, untuk peranti keluaran kata kuncinya melaksanakan tugasan. Okey, maknanya output ni memang orang kata orang yang menjalankan tugas lah. Ya, betul. Okay, jadi cikgu dah siapkan ni satu papan ni, cikgu susun random saja, cikgu susun random saja. Jadi cikgu nak Irfan cuba kenal pastilah beberapa yang Irfan rasa bolehlah. Okey, alamak. Baru belajar dah kena uji macam ni. Tak apa, dah dekat tag tu kita ada bantuan. Maksudnya ada fungsi setiap peranti tu. Baik. Kalau macam itu Irfan cuba satu-satu Okey. Pertama sekali Irfan ambil soil moisture sensor. Kata kuncinya dekat sini adalah mengesan. Jadi semestinya di input. Okey, soil moisture sensor Okey, kita tengok seterusnya. Next. Yang seterusnya Irfan nak ambil perintang peka cahaya ataupun LDR dan dia punya fungsinya untuk mengesan perubahan intensiti cahaya. Okey. Ini yang kedua. Okey. Okey, nanti kita semak ya. Tak tahulah betul ke tidak ni kan. Okey, tak apa. Okey. Dan kita... yang ketiga Irfan rasa dia tak ada kata kunci yang sama tapi macam awal-awalnya. Jadi Irfan letak pam air dekat sini kan. Kita tahulah betul ke tidak. Nanti kita akan sama-sama ketahui dengan cikgu kita. Baik. Ini untuk input. Untuk input. Okey, cuba Irfan kenal pasti pula peranti keluaran. Okey, untuk output mengesan tidak. Okey, kita letak light emitting diode ataupun untuk mengeluarkan cahaya. Okey, kita letak dekat sini sebagai satu peranti output. Dan yang kedua kita letak LCD display untuk memaparkan data. Baik. Okey, rasanya cukup dah tu. Cukup dah cukup dah tu. Okey, baik. Okey, berapa markah Irfan dapat ni? Okey, kita yang belah input tu ya. Okey, input satu soil moisture sensor betul, dua betul, yang tiga tu sekejap lagi ya. Okey, kita tengok output pula. Output pula. Okey, output betul mengeluarkan. Okey, memaparkan. Betul lah tu. Tapi yang ini cikgu kena betulkan lah. Kenapa tu cikgu? Pam air tu sepatutnya berada di output. Sebab dia mengepam air, maksudnya dia dia ditugaskan untuk mengepam air. Sebab itulah ada kata kerja dekat sini mengepam. Maknanya dia berada di output. Okey, nampaknya Irfan pun dah tahu beza mengenai peranti untuk input dan output. Sekarang ni apa pula ni kita ada kat sini ni? Irfan dah pilih, dah tahu
istilahnya. Betul. Tapi Ifan tak tahu lagi macam mana rupa fizikal dia. Itulah tu, kalau tak nampak kita tak faham. Dan ya, orang kata apa, betul. tak kenal maka tak cinta, Ya, cikgu. jadi penting untuk kita mengenal pasti peranti-peranti elektronik ya, supaya nanti mudahlah kita nak pasang. Betul, Kan? betul. Okey, Ifan dah pilih apa tu? LCD display. Baik. Cikgu ambil LCD display tu. Macam ni inilah rupa dia. Baru Ifan tahu. Saya ingat pula dia. Ifan cuba. Okey. Okey. Berat sikit lah kan? Tak apalah, dia berat sikit. Tak apalah, kita angkatkan. Kita angkatlah. Kita angkatkan baik. dia. Satu yang pertama. Yang kedua, perintang peka cahaya yang kecil ni. Yang kecil. Allahu Akbar. Tak apa boleh. Cikgu macam nampak tu. refleks dia cepat. Itulah kita punya cikgu kita hebat Biasalah orangnya. dalam kelas memang macam ni, Fan. Ya ke? Dalam kelas memang macam ni. Kita kena pandai kawal keadaan. Betul tu. Okey, yang ini perintang peka cahaya untuk ni. Baik. Okey, baik. Dah kenal? Mari kita tengok. Cikgu dah sediakan 3 lita yang cikgu dah reka dan cikgu nak Ifan uji. Okey, baik. Cikgu nak Ifan uji lita-lita ni. Okey? Nanti kita tengoklah apa fungsinya. Okey? Alright, baik. Kita mulakan dengan lita yang pertama dahulu. Ya, cikgu? Baik, ya. Okey. Ifan nampak tak switch kat atas tu? Nampak? Okey, cuba Ifan on-kan. Okey. Tekankan switch tu. Tak meletup kan cikgu? Tak meletup sebab kita hanya guna bateri 9 volt saja. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang cuba Ifan pusingkan tombol dekat situ. Okey. Pusingkan ya? Ya. Okey. Cuba Ifan tengok apa yang berlaku tu. Lampu biru menyala lah dekat sini, cikgu. Okey, cuba laraskan lagi. Laraskan lagi. Ifan habiskan dah. Ikut putaran jam dan arah lawan jam. Okey. Jadi apa yang berlaku tu? Ifan nampak lampu ni dia kejap-kejap cerah, kejap-kejap malap macam ni, cikgu. Okey. Jadi sebenarnya tugas ini adalah perintang berlaras. Tugasnya ialah mengawal arus. Semakin tinggi rintangan, semakin kurang arus yang mengalir dalam lita. Semakin malap lah. Ya, nanti lampu tu semakin malap. Baik, kita ke lita yang kedua. Lita yang kedua. Ya, lita yang kedua. Okey. Nampak macam ada perbezaan sedikit, cikgu. Betul. Jadi cikgu bantu Ifan. Okey, kita onkan switch. Ifan onkan switch, cikgu pun onkan satu lagi switch di belakang. Baik. Macam dia dah berfungsi terus pula. Tiba-tiba je kan. Sebenarnya cikgu nak Ifan dari jauh. Rapatkan tangan Ifan ke arah peranti yang satu tu. Wow. Macam magic je ni kan? Okey, cuba. Cuba tengok apa yang berlaku. Sekali. Penonton kena tengok ni. Ifan tak sentuh pun kan? Itu tu. Nak mainkan tak habis kelas kita. Okey. Kita apa yang berlaku ni, ini adalah ultrasonic sensor. Dia mengesan jarak. Jadi cikgu dah setkan jarak tu, kalau pada satu jarak tertentu kita punya peranti keluaran akan berfungsi. Mesti. Cikgu, contoh peranti sensor yang kita boleh jumpa dekat rumah kita dekat mana contohnya lah? Kalau Ifan perasan kan, kalau kita tengok pernah tak Ifan tengok satu situasi bila kita masuk je rumah, lampu kita akan menyala sendiri. Betul. Atau bila masuk saja rumah, kita punya kipas akan berpusing sendiri. Senang kan? Betul. Tak payah masuk bawa barang berat-berat, masuk rumah terus kipas bunyi. Dah boleh baring lah kan, cikgu. Kan? Jadinya itulah antara fungsi lita ni. Dan kalau biasanya ini adalah ultrasonic sensor. Dia mengesan jarak. Ada satu lagi sensor atau penderia, iaitu motion sensor yang akan mengesan haba tubuh badan kita. Manusia lah. Ya, betul. Jadi kalau kita masuk kepada satu tempat yang ada motion sensor tu, dia akan menyala lah. Ya, betul. Okey. Kita tengok yang ni. Tak sempat pula. Okey, yang ini biar cikgu yang buat. Okey. Kenapa cikgu macam bahaya sikit ke? Ifan cuma perhatikan sahaja. Boleh. Okey. Ifan perhatikan ya. Okey, cikgu buat. Baik. Okey. Kita tengok apa yang berlaku. Baik, ini lita yang ketiga Okey. Kalau Ifan tengok ada air kan? Yang ni sekarang hijau. Betul. Maksudnya Okey.
Maksudnya bila cikgu tuangkan perlahan-lahan, Ifan tengok akan berlaku perubahan pada paras air. Bila sampai satu tahap, lampu merah akan menyala. Dan ada bunyi akan keluar lah. Ya, betul. Ifan rasa apa yang berlaku agaknya kat sini, apabila satu paras air, hijau, maksudnya masih keadaan masih selamat. Selamat lah contohnya. Lepas tu bila air semakin lama semakin tinggi, semakin tinggi, keluar amaran lampu merah dan juga buzzer, warning untuk kita. Kan? Maknanya kalau ada lampu merah keluar dan ada bunyi buzzer tu, maknanya bahayalah cikgu. Ya, betul. Okey. Ifan rasa kat mana agaknya kita boleh manfaatkan kita punya lita ni? Ifan rasa dekat kawasan yang selalu banjir lah cikgu. Betul tak? Betul. Sebab kalau kita adakan, apa nama sensor ni tadi cikgu? Ini dipanggil water level sensor. Water level sensor ni kalau kita letak di kawasan yang selalu banjir, contohnya di bahagian Kelantan atau Terengganu, betul. Kita boleh mengesan bahaya yang mendatang. Ya, betul. Okey. Jadi Ifan dah faham tadi tentang mikropengawal. Betul. Ifan dah faham tentang peranti-peranti elektronik dan dah belajar juga tentang lita. Jadi ada tak Ifan nak tanya apa-apa pada cikgu? Okey, kalau macam tu sekarang ni, Ifan nak tanya satu soalan. Ya. Ada tak macam sensor yang boleh mengesan bunyi? Kalau Ifan cakap, lampu menyala. Boleh. Ada sensor yang boleh mengesan bunyi. Okey. Jadi ada beberapa lagi jenis sensor atau penderia. Kadang-kadang bila sensor ni perkataan, bila di sekolah cikgu ajar tentang perkataan penderia. Tapi murid lebih orang kata familiar dengan perkataan sensor. Sebab sensor tu digunakan secara global lah. Global lah. Okey. Jadi penderia yang lain kalau Ifan boleh tengok dekat situ, kita ada motion sensor, kita ada soil moisture sensor, kita ada heat sensor dan sebagainya lah. Okey cikgu, terima kasih kerana mengajar Irfan mengenai sensor yang ada untuk segmen 2 ini. Kita akan berehat dulu. Jangan mana, kita kembali selepas ini. Assalamualaikum muallim muallimah. Syukran jazilan. Terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Berkata cikgu. TV KPM. Itu dia ucapan Hari Guru daripada adik kita dari Terengganu. Okey. Dan sebelum itu Irfan nak cerita sikit mengenai Hari Guru yang bakal tiba tak lama lagi pada 16 Mei 2021 dengan temanya Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Jangan lupa untuk kita beri penghargaan kepada guru yang sudah banyak berjasa kepada kita dari kecil hinggalah dewasa. Baiklah, sekarang kita masih dalam pembelajaran mengenai reka bentuk dan teknologi bersama dengan Cikgu Nazarul kita. Cikgu, tadi kita cakap yang kita akan cipta ataupun hasilkan satu APWD. Cikgu ingat Irfan dah lupa dah tadi. Mana ada Irfan, mesti ingat cikgu ada kat sini. Baik, betul tu. Irfan nak buat tak? Apa cikgu? Irfan nak pasang tak lita Irfan mestilah sendiri? Cikgu, tapi sebelum tu apa yang kita ada dekat sini? Baik. Sebenarnya nak memasang lita elektronik ni, kita perlu sediakan bahan dululah. Kita perlu sediakan bahan terlebih dahulu. Jadi antara bahan dan peranti yang perlu disediakan ialah kita ada yang utamalah peranti masukannya ialah soil moisture sensor. Dan juga water pump atau pump air sebagai
output. Output sebagai kita. outputnya. Baik. Okey, dan yang penting sekali kita kena ada micro pengawal. Pengawal lah. Yang ni yang kita cerita tadi tu yang ada kan? input, proses dengan output tu. Ya, betul. okey. Bijak Irfan. Maksudnya fokus kelas cikgu ni. Itulah mestilah cikgu. Kan? Cikgu pun best kan? Oi, seronok Fan belajar ni. Iyalah tu. Okey. Jadi, sekarang ni cikgu ada satu lita yang cikgu dah siapkan lah. Oh, dah siapkan dah. Sebenarnya ada satu proses yang kita nak buat, iaitu sepatutnya kita menyediakan dulu lakaran skematik untuk lita dan juga lakaran bergambar, lukisan bergambar. Tapi sebab dia akan ambil masa yang panjang untuk Irfan memahami tentang lukisan skematik tu, jadi cikgu dah siapkan contoh. Jadi Irfan boleh pasang ikut contoh yang cikgu dah buat. Okey, baik. Alright. Jadi yang pertama kita sediakan bahan dan juga peranti bersama dengan bahan-bahan sambung penyambungan. Okey. Macam yang cikgu dah terangkan tadilah. Okey. Jadi kemudian cikgu nak Irfan ambil peranti input atau peranti masukan. Yang mana cikgu? Tadi kita ada, cuba Irfan tengok ni. Okey, cikgu ada soil moisture sensor. Okey, cikgu ada ni dipanggil modul lah, dia perlu bekerja bersama dengan modul. Okey, kemudian Irfan ambil wire penyambung. Okey, yang dua-dua di belakangnya tu, okey, di belakangnya dua-dua tu tak ada mata pin. Tak ada pin. Mana cikgu? Oh, yang ini ke? Ya, betul. Okey, Irfan sambungkan dia. Sambungkan saja. Sambungkan. Okey. Okey, kaki yang tu. Okey, sambungkan pada modul. Sambungkan kepada modul. Yang ni kan cikgu kan? Ini kita yang kecil tu, yang kecil. Cuba Irfan kena rujuk sini. Okey, baik. Okey. Nampak sangat Irfan tu teruja sampai Itulah tu. tak Yang tengok ni kan? dia. Ya, betul. Okey, cepat belajar ni. Okey, baik. Lepas tu? Seterusnya kita sambungkan lagi 3. Kita ambil lagi 3. Lagi 3 apa cikgu? 3 wire penyambung. Okey, yang ni. Okey. Kita ambil 3. Warna apa cikgu? Tak kisah. Tak kisah. Okey, tak kisah. Ingatkan ada signifikan dia. Okey. Masukkan saja. Ambil 3 je. Irfan koyakkan dia. Leraikan dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cabutkan dia. Cikgu, kita ada video ke untuk menerangkan apa yang kita buat sekarang ni? Ya, betul. Okey. Jom kita kalau kita tengok video pun lebih membantu Irfan. Baik. Okey. Cikgu cerita sikit cikgu apa yang kita nampak ni? Proses tu ialah kita nak sambungkan peranti masukan kita, iaitu soil moisture sensor, kepada kita punya dah siap sambung. Nanti kita akan sambungkan ke microcontroller. Microcontroller ataupun micro pengawal lah tadi kan cikgu. Okey, baik. Itulah cikgu kadang-kadang sebut microcontroller, kadang-kadang sebut micro pengawal. Bukan apa saja nak bagi tahu murid supaya dia membiasakan diri dengan istilah-istilah ini. Kadang-kadang bila kat luar orang kita kedua-dua istilah ini biasa kita gunakan. Betul tu. Sebab itulah kita biasakan diri kita guna dulu istilah ni. Okey, satu lagi Fan. Bila kita nak sambungkan lita tu, kita kena pastikan kita pasang pada kekutuban, mengikut kekutuban yang betul. Okey, jadi positif negatifnya kena betul lah. Baiklah. Okey, baik. Seterusnya kita pasang pula peranti keluaran. Okey, peranti keluaran tu kita ada. Rasanya kita tengok video lah kot. Supaya dapat lebih membantu Irfan. Jom kita saksikan. Okey, jadi kita ada pam air. Okey, kita ada geganti dekat sini. Okey, kemudian kita akan sambungkan menggunakan konektor pada tu. Sebab apa? Sebab nanti pam kita tu kita akan gunakan pada jarak yang agak jauh lah, sebab kita nak masukkan di dalam pam air kan. Sebab tu ada konektor tu. Sebab tu kita ada pasang guna konektor. Okey. Okey, baik. Alright, bila kita dah pasang, nanti kita akan sambungkan jugalah kepada mikro pengawal kita. Okey. Alright. Video tadi tu dah siap ke ada lagi step ni? Ada lagi. Ada lagi. Apa lagi cikgu? Bila dah ada input, ada proses, kita kena sambungkanlah kepada output. Kita kena sambung pada bekalan kuasa. Bekalan kuasa. Kita kena ada bekalan kuasa. Kalau tak, macam mana dia nak berfungsi? Iyalah tu kan. Okey, jadi kita akan sambungkan bekalan kuasa. Kita tengok video. Okey, bateri Irfan rasa. Kan. Kita dah sambung tu. Okey, kita sambungkan kepada bekalan kuasa. Kita sambungkan kaki peranti output kepada
microcontroller, micropengawal dan juga tu. Okey, jadi rasanya dah siap dah tu. Ah. Tapi cumanya kalau cikgu nak tunggu Irfan lah kan. Itulah tu. Rasanya sempat buku puasa dulu. Irfan kena ada kelas asing dengan cikgu lepas ni lah Okey, kan. tak apa Irfan. Sebenarnya cikgu memang dah siapkanlah Lita ya. Cikgu dah okey. siapkan Lita untuk kita uji. Sebab Lita ni kalau kita tak uji, kita tak tahu dia boleh berfungsi dengan baik atau tidak. Betul. Okey, so sekarang kita nak uji dia. Okey, mari kita uji. Itulah. Lita cikgu yang siapkan ni samalah macam yang dipaparkan dalam video Ya, tadi. betul. Sama je. Okey. 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 Yang dalam ni apa cikgu? Ni air lah. Bukan. Mana-mana tu? Oh, ini pam kita Pam tadi kita lah. kan? Pam kita tadi kita kena masukkan dalam tangki yang berisi air. Kemudian yang ini cikgu salurkan ke ini macam bekas tanaman kita lah. Bekas tanaman. Okey. Baik. So sekarang kita ambil ni. Okey. Okey. Cikgu masukkan dulu ke dalam tanah yang lembab. Tanah yang Oh, lembab. tanah yang lembab sebab nanti kita nak tengoklah apa yang berlaku. Okey? Okey. Cikgu hidupkan Lita. Bismillah. Okey, bismillah. Okey, cikgu tengok Irfan tengok sekarang dia berada pada apa tu? Yang pada tanah lembab. Okey, bila cikgu alihkan ke tanah yang kering, nampak tak dia mengepam? Kemudian cikgu berhenti. Dia berhenti kan? Maknanya dia dah berhenti mengepam, betul tak? Kalau dekat tanah yang lembab ni, maknanya air dah cukup lah. Maksudnya kelembapan tanah itu sudah mencukupi Sudah untuk mencukupi. satu tanaman tu. Kita dah hantarkan pengatur syara'annya begitu. Okey. Ada satu julat yang kata contohnya jumlah kelembapan tu begitu, pam akan berhenti mengepam air. Okay, tapi kalau kita masukkan ke tanah yang kering tu, kalau kepam Irfan banyak. nak cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak tak air dia pam? laju. Okey, alihkan. Okey. Boleh Boleh, cikgu. Jadi Irfan faham sekarang macam mana Lita kita berfungsi? Faham. Okey. Jadi kita dah bolehlah buat bila Lita dah berfungsi, tapi Irfan rasa macam ada sesuatu tak yang kurang sempurna kat sini. Irfan rasa kan dari secara orang kata apa fizikal yang boleh tengok ni macam tak selamat sikitlah cikgu. Okey, oleh itu kita kena mereka bentuk dia punya bekas lah. Okey. Jom kita ke sana. Jom kita. Okey. Okey. Jauh kita jalan dalam studio hari ni cikgu betul. Baiklah. Okey. Baik. Alright. Okey, dekat sini kita ada nampak ada 3 jenis dah cikgu Ya. 3 lakaran. 3 lakaran. Kan bila kita nak sediakan bekas tadi, kita perlulah keluarkan idea lah. Betul. Idea tu dia tak boleh fikir je, dia kena dikeluarkan melalui Okey. lakaran. Jadi so sekarang cikgu sediakan 3. Rasa-rasa Irfan yang mana berkenan di hati Irfan? Kejap bagi orang pilih dulu. Yang ni macam bila tengok elemen prinsip okey tapi macam biasa. Untuk yang ni pula Irfan rasa macam cantik, cumanya hati Irfan berkenan dekat yang hujung ni cikgu. Okey. Yang hujung tu boleh Betul. Irfan bagi tahu cikgu kenapa ini menjadi pilihan hati tu. Okey. Sebab kita tengok prinsip dia keseimbangan kesatuan harmoni. Maknanya macam kita tengok kat sini ada satu bekas untuk tanaman dan kita ada tangki air yang disediakan khas untuk kita punya air lah. Jadi bila kita pasang dia nampak cantik je cikgu. Lagipun dia nampak kemas kan. Betul. Nampak kalau agak-agak kalau tu letak atas meja Irfan comel kot ya. Lagipun dia punya wire macam disimpan secara kemas lah. Ya, itu ciri-ciri yang kita nak. Kita Betul. nak satu produk yang selamat, okey, yang mudah untuk kita gunakan dan juga dia dari segi estetiknya, tu yang penting Dia tu sebenarnya. penting. Takkanlah kita nak tengok orang kata apa atas meja, alah, berselirat dengan wire apa semua. Tak nak lah macam tu kan. Okey. Okey. Jadi kita akan selepas daripada tapi kan Irfan, proses reka bentuk ni kan Irfan, dia bukannya sekali je Irfan. Maknanya cikgu? Maksudnya kita masih boleh mengubah suai kita punya untuk menghasilkan produk akhirnya nanti kita masih boleh buat pengubahsuaian. Contohnya cikgu? Contohnya kan Irfan rasa kan ini nak berfungsi bila ditinggalkan lama, betul tak? Betul. Jadi agak-agak bahagian yang mana yang akan mengalami masalah bila ditinggalkan lama? Mestilah dekat bahagian yang disalurkan tenaga tu. Bateri lah cikgu. Kan? Bila tinggal lama, habis bateri dah itulah, habis layu pokok kita. Ada masa
kita boleh tukar bateri kalau Betul. kita ada kan. Ha. Tapi kalau kita tak ada, apa nak buat? Okey. Sekarang ni cikgu cadangkan pada Ifan lah. Sama Okey. ada kita boleh juga menyambungkannya kepada USB, kepada USB untuk disambungkan pula pada power bank kita. Lagi lama dah sikit. Ataupun kan kita ada tenaga yang percuma. Okey, betul. Kita ada tenaga solar lah, Apa tu? cikgu. Betul, Ifan. Okey, betul lah tu. Jadi Okey. kita boleh menukar kepada tu. Jadi satu lagi, Ifan. Cuba Ifan bagi tahu cikgu, Okey. apa lagi pengubahsuaian yang kita boleh buat pada produk kita? Ifan rasa dari segi ni, tangki air ni, cikgu. Tangki air, tangki air. Sebenarnya, tangki air, apa masalah Ifan, tangki air tu? So, Ifan rasa kalau dia punya saiz dia tu 1 liter sahaja, tapi Irfan nak pergi 1 liter tu untuk seminggu contohnya. Ya. Tapi Irfan nak bercuti untuk masa 2 minggu. Nanti air habis macam mana? Bagus tu. Itu Betul dipanggil anggaran dalam matematik. Okey. Okey. Kita menganggarkan penggunaan dia, kekerapan siraman tumbuhan kita tu, katalah minggu ni kita guna 1 liter untuk 1 minggu. Betul? Jadi kalau kita nak tinggalkan lama, kita bolehlah letakkan bekas yang berasingan, bekas baru, bekas tambahan. Bekas tambahan yang isi padunya lebih banyak. Lebih banyaklah. Okey. Terima kasih cikgu kerana mengajar Irfan dari segi lakaran untuk mendapatkan satu APWD yang komprehensif. Lagi sekali, APWD tu apa, Ifan? Automatic Plant Watering Device. Bagus. Nampak berjaya pembelajaran kita hari ini. Cikgu yang ajar saya hari ini kan. Dan kita akan berehat dahulu. Jangan ke mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita sudah sampai di segmen yang terakhir di mana kita akan membincangkan tentang rumusan apa yang kita belajar hari dengan Cikgu Nazarul kita. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai subjek reka bentuk dan teknologi, khususnya mengenai Automatic Plant Watering Device ataupun APWD. Jadi cikgu, apa yang cikgu boleh ceritakan, rumuskan kepada penonton di rumah? Dipersilakan. Okey, baik. Dari segi reka bentuk mekatroniknya, reka bentuk elektroniknya, itulah cikgu banyak sangat tajuk kan? Okey, jadi reka bentuk elektroniknya kita tadi dah belajar tentang peranti. Okey, kita dah tengok litar, kita dah tengok bagaimana litar berfungsi. Kemudian daripada pengetahuan itu kita kembangkan lagi dengan menghasilkan satu produk yang boleh menyelesaikan masalah harian kita. Macam masalah Irfan tadilah kan, kita selesaikan pokok layu Irfan tu. Jadi ni cikgu bawakan APWD yang dah yang dah siap. Okey. Tadi kan kita bincangkan pada lakaran kita ni tadi. Betul. Tentang ciri-ciri bentuknya, ciri-ciri prinsipnya dan sebagainya, macam mana susun letaknya kan. Jadi akhirnya inilah dia hasil produk akhir kita. Ini cikgu buat sendiri ni? Ya, ini cikgu buat sendiri. Tapi sebenarnya kreativiti murid kita suka dijangka, Ifan. Kenapa tu cikgu? Kadang-kadang mereka boleh menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Kadang-kadang hasilnya tu luar biasa. Ya, betul. Luar biasa dan kadang-kadang sampai cikgu rasa macam sampai ke situ kita boleh berfikir. Maksudnya kita dah menjana pemikiran kritis dan kreatif. Betul. Pada murid kita. Itulah. Tengoklah guru ni macam mana kan. Sebab tu anak muridnya hebat juga. Sebab sebenarnya itulah dia yang kita nak capai bila kita belajar reka bentuk dan teknologi ni. Dan juga jangan lupa tadi STEM tadi. Sains, teknologi, engineering and mathematics. Jadi kita boleh gabungkan aplikasi semuanya tadi, STEM tadi dalam reka bentuk elektronik kita. Hasilnya siaplah satu APWD. APWD yang sebenarnya dah boleh Ifan tergunakan kan? Ifan boleh bawa balik lepas ni. Boleh, tak ada masalah. Tapi Ifan kena siapkan litar yang tak siap tadi dulu. Baru cikgu bagi hadiah. Ifan ada kelas dengan cikgu lah. Lepas Ifan siapkan tu, baru Ifan boleh siapkan satu yang ni. Okey cikgu. Boleh kita tengok dekat sini, apa yang cikgu ceritakan dari segi reka bentuknya. Selamat tak? Baik. Sekarang ni bila
Kalau tadi Ifan tengok pada lakaran, semua bahagian-bahagian device tadi tu berasingan. Betul. Jadi cikgu rasa kan lebih baik kita integrasikan dia menjadi satu sistem. Kita gabungkan Kita semua. gabungkan dia. Sekarang ni cikgu letak kotak peranti kita di atas kita punya tangki air. Oh, maknanya semua kat dalam ni lah. Semua sekali. Senang kita, kalau tu kita bawa aje dia. Nampak Kalau selamat, nak cantik. tukar pokok pun, kita punya peranti masih boleh berfungsi seperti biasa. Maksudnya mudah untuk dibawa. Orang kata apa, konsep mudah alih tu adalah. Ya, betul. Okey. Dan kalau Ifan tengok di dalam ni, Okey. cikgu simpan Siapkan, semua, kemaskan dia punya litar. Kemas, cikgu. Okey. Okey. Baik. Okey. Kita boleh tengok sikit Okey. Kita tengok dalam dia. Kemas betul litar yang cikgu dah siapkan. kemas kan. Bukan macam okey. tadi kan, dia masih nampak-nampak lagi kan. Betul, Okey, cikgu. baik. Itulah dia antara kelebihan reka bentuk kita. Dan bila dia sudah nampak gabungan dia, tangki air, device kita tadi, betul. dan juga bekas tanaman kita, dia menjadi satu integrasi sistem gitu. Integrasi sistem orang cakap. Okey. Kan ada banyak istilah Ifan belajar hari ni, betul? Itulah tu. Ifan kena buat satu kamus lah. Belajar dengan cikgu hari ni. Murid cemerlang dia memang macam gitu. Macam tu kan? Okey. Apa yang dia belajar hari ni dia akan simpan dan salin semula. InsyaAllah akan datang dia nak gunakan, dia boleh rujuk saja. Betul tu. Nanti Ifan dah boleh balik rumah, cerita kat kawan semua. Kita boleh siapkan satu APWD. Ya, betul. Dengan apa ilmu yang diajarkan oleh cikgu kita hari Okey, ini. Ifan pernah tak terfikir untuk memperluas gunakan kita punya produk yang kita dah buat ni tadi? Ifan rasalah mungkin kita boleh jadikan ini sebagai produk komersial. Ya, betul. Ataupun kita jadikan ini sebagai satu bisnes. Nampak tak tu pemikiran keusahawanan yang Okey. ada pada Ifan. Kan? Jadi baguslah tu. Betul ya. Sekarang ni Ifan gunakan dia untuk tanaman hiasan sahaja. Okey. Mungkin Ifan bila mengusahakan tanaman seperti cili ni, katalah kita tanam dia dalam bentuk ladang. Betul. Kan luas kan. Kalau nak siram hari-hari memerlukan pekerja yang ramai. Penatlah betul pula tu kan, bulan puasa pula sekarang kan, ni. Jadi dengan adanya sistem yang mulanya dia sekecil ini, tetapi Ifan boleh kembangkan dia. Okey. Kembangkan dia, okey, sehingga dia dapat mengairi dan juga dapat orang kata memudahkan penyiraman ladang kita. Cikgu, secara praktikalnya memang APWD ini digunakan secara meluas ke cikgu? Okey, baik. Dia ada dua perkara. Satu digunakan secara domestik lah macam ni. Contoh skala yang lebih kecil. Betul. Okey, kemudian ada juga yang kita teknologi sebegini digabungkan dengan IoT. Apa tu IoT? IoT tu apa pula? IoT ialah Internet of Things. Maksudnya bila kita dah tak perlu dah lagi kita nak kawal secara manual. Kita pakai handphone kita saja, atau kita pakai telefon bimbit kita saja, atau kita pakai apa-apa peranti kawalan sahaja kat rumah. Maksudnya kat ladang cili kita ada dekat ladang. Betul. Tapi kita dekat rumah kita boleh sambil tengok TV pun kita boleh siram pokok kita kat ladang. Okey, kalau kita tengok macam macam nak kering ni kan, kelembapan tanah semua macam tak okey ni. Ya. Tengah-tengah nak makan nasi tu kita guna peranti kita dah boleh dah. Itulah dia kelebihannya. Yang itu untuk yang itu nanti kita ke kelas yang lain lah pula. Kelas yang lain pula. Kelas yang lain pula. Boleh. Jadi itu satu. Satu lagi Fan. Kita ni sekarang asyik beli je. Asyik menggunakan saja. Maksudnya kita ni masyarakat pengguna. Jadi dengan adanya pendedahan kepada pembelajaran STEM ni, jadi kita menggalakkan murid-murid kita melakukan projek based learning kan. Kita buat produk sebenar. Produk sebenar. Kita buat supaya dia boleh digunakan dalam dunia sebenar. Faham. Jadi maksudnya bila-bila masa sahaja kita boleh, contohnya kita ada satu-satu situasi masalah macam Ifan tadi. Kita gunakan ilmu yang kita belajar di sekolah tadi untuk selesaikan, kita sesuaikan untuk masalah kita tadi. Secara orang kata apa? Praktikalnya lah kan. Secara praktikalnya. STEM memang bila kita belajar STEM di sekolah, penerapan STEM di sekolah memang kita akan menghasilkan satu produk yang mirip dunia sebenar. Mirip dunia sebenar. Jadi nanti
lahirlah satu generasi yang bukan lagi menjadi masyarakat pengguna, tetapi masyarakat pencipta ataupun masyarakat yang berinovasi. Itulah yang kita nak, cikgu, ya, kan. betul. Sebab kita sekarang ni dalam orang kata arus kemodenan. Ya, betul. Di mana kita akan menuju kepada negara yang lebih maju. Ya, betul. Jadi kalau kita ada pemikiran yang sebegitu, inovasi, kritis dan kreatif, Ya. kita akan berjaya, insya-Allah. Betul, kita dapat bersaing dengan masyarakat global. Okey. Okey. Jadi seronok tak Irfan belajar hari ni? Seronoklah, cikgu. Banyak sudah ilmu yang Irfan belajar dengan cikgu. Kamus Irfan pun macam dah tebal hari ni. Banyak benda baru yang Irfan belajar. Dan cikgu, sebelum kita akhiri program kita, Irfan ada satu soalan, cikgu. Baik. Apakah hubungan antara elektrik dan juga elektronik? Mungkin Irfan simpan soalan ni daripada awal tadi kot. Itulah tu, Irfan macam tanya tadi kan. Nak tanya kan. Macam malu lagi. Okey, tak apa. Bertanya. Apa orang kata apa? Jangan malu bertanya. Kalau Nanti tak sesat jalan jalan. kan. Sesat macam mana? Elektrik dengan elektronik, Irfan ingat sama. Okey. Dia satu benda yang berbeza tetapi dia saling memerlukan, orang kata. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Okey, kalau litar elektronik tadi, tak ada elektrik, maksudnya litar tu tidak boleh berfungsi. Kalau tadi Irfan rasa dekat litar yang kita dah buat tadi, apakah bahagian litar tadi tu yang mana yang elektriknya? Elektriknya, apa ya? Mereka pengawal ke, cikgu? Bukan. Kan? Yang membekalkan kuasa apa dia? Bateri. Bateri, tepat sekali. okey. Jadi bateri itu adalah elektrik dan juga peranti-peranti tadi yang disambungkan untuk menjadi satu litar itu elektronik. Itu secara mudahnya lah. Faham. Okey, cikgu. Irfan nak tanya satu lagi soalan lah. Tadi kita ada cerita mengenai lakaran yang Irfan pilih tadi tu. Ya, betul. Jadi apa kepentingan lakaran sebenarnya? Okey, Irfan, lakaran ni kan sebenarnya bila orang takut, bila kita ada idea tapi kita tak boleh nak keluarkannya. Tak boleh nak bagi orang lain nampak apa yang kita fikirkan. Betul. Itulah dia fungsi lakaran, Irfan. Dan dia akan memudahkan kita untuk orang kata apa? Mensiapkan model kita tu. Kalau tak ada lakaran awal, macam mana kita takkan dia datang kat sini je. Dia kena nampak secara jelas. Okey. Jadi itulah fungsi lakaran. Dan kita sebenarnya tidak perlu untuk melakar dengan orang kata cantik-cantik macam lukisan gitu kan. Tapi sebab lakaran yang baik ialah lakaran yang mengandungi maklumat tentang bahan, tentang bahagian-bahagian produk dan juga tentang lebih baik lagi bahagian mana dia disambungkan. Dan juga kita nampak yang penting estetik dia tu kena ada. Dari segi keseimbangannya, dari segi harmoninya. Betul. Jadi barulah lengkap dia sebagai satu produk yang dapat berfungsi dengan baik. Baiklah. Nampak tak hari ini kita belajar dari A to Z untuk mencipta satu peranti APWD iaitu Automatic Plant Watering Device bersama dengan Cikgu Nazarul Liza. Kita terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya pada hari ini. Sudah banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada saya dan juga penonton yang sedang menonton di rumah. Cikgu, saya harapkan ilmu ini dapat dimanfaatkan untuk adik-adik semua belajar STEM dengan lebih baik dan semoga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.